We do stuff that makes life easier. We do fitness because health is the ultimate wealth. But we don't do it alone because when we do it together, we're stronger. We do good food because our bodies deserve it and because prevention is better than cure. We do money because thinking ahead leads to a brighter future. We do good because the world can be a better place. We do love. We do family. We do life. Okey. Disebabkan baru saya tekan rekod tadi, saya buat lagi sekali ya. So klik True Career dan ada video tadi kita dah main. So pertama sekali bila kita buka page pertama dah main video, kita boleh tengok, kita akan scroll ke bawah. Nampak belah kanan bawah sekali tu ada perkataan apa? Scroll. Dia ada perkataan scroll kat situ. So bila kita scroll dia akan tunjuk kat sini. Dia cerita berkenaan dengan Prudential lah, PLC. So kita boleh pilih kat sini bahasa Inggeris boleh, kita boleh pilih bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. Okey. So ada tiga bahasa yang disediakan. Alamak, nak patah balik tekan yang mana pula? Ya tak? Okey, yang ni kot. Okey, sebab betul. Okay, so dia cerita berkenaan Prudential, sejarah Prudential daripada awal dan masuk ada gambar peta. Okay, kita boleh terangkan kepada kita punya prospek ataupun kenalan ataupun siapa-siapa saja nak terangkan berkenaan Prudential lah. So information ada. Dah berapa tahun Prudential dekat dunia ni, ada berapa ejen kat dunia ni. So benda ni based on tahun 2019 lah so insyaAllah dia akan tambah lagi ya. So berapa fund yang ada dijaga oleh Prudential, and then live customer berapa juta dah ada, dekat market Asia ada berapa. Okay, boleh screenshot dan post dekat social media ke info ni. Saya rasa yang depan ni boleh sebab cerita pasal Prudential kan. Yang ni boleh. Even dekat kita punya website Prudential pun ada benda ni rasanya. Okay, so sejarah. Dan dia cerita Prudential Malaysia Assurance Berhad masuk Malaysia bila. Ni sejarah kat Malaysia pula lah. Anda boleh baca lah lepas ni, boleh tahu detail, lebih tahu sikit. So dia bagi juga bagaimana perjalanan Prudential daripada awal sampailah dia masuk Malaysia, and then bagaimana dekat Malaysia tu dia berkembang apabila lahirnya juga Prudential Takaful pada 2006. Kita boleh kita terangkan kepada klien-klien kita sejarah-sejarah ni. Dah ada dah, tinggal baca je, tunjuk, baca. Last kali dia cerita pasal Pulse. So anda tahu Pulse ni pada 2019 dia launch Pulse ni, sampai sekarang Pulse ni akan diguna pakai lah. So akan ada sejarah-sejarah baru lah untuk Pulse ni. Dan kat situ dia mention sekali lah, number 1 Malaysia Life Insurance, number 1 Takaful Market, berapa customer ada kat Malaysia ni, berapa agent, berapa branch. Benda ni anda tengok dia dah sediakan, dah boleh olah balik lah nak cerita. Orang cakap nak goreng kan, bukan goreng lah, nak olah anda punya penerangan tu. Dan lagi bagus dekat page pertama dia diterangkan juga award yang telah diterima oleh Prudential. Saya scroll satu-satu. Tak perlulah nak pergi cari kat internet. Kau ni apa Prudential reward apa dia? Kau tunjuk je lah benda ni dekat klien. Tunjuk semua ada. So ada daripada awal sampailah yang terkini. So kita tengok apa benda terkini tadi kat atas tadi kot. Yang atas tadi yang terkini lah. Dan sekali ada peta belakang ni. So peta ni adalah terangkan office, maklumat dan segala information berkenaan dengan company. So dia panggil page pertama dia panggil information berkenaan dengan company lah. So kita boleh scroll naik atas balik. Saya ulang balik kat sini kan. Okay, so YS lah. So next bila kita klik YS dia keluar ni. So kita klik Y Insurance. So Y Insurance ni pada bab kita boleh terangkan kepada klien atau prospek why insurance diperlukan. So bila cerita why insurance diperlukan, dah ada cerita kat situ kenapa diperlukan. Tak payah nak fikir panjang. Baca je pun dah okey. So dah ada dah. So ni tahun 2016 punya artikel, and then lepas tu artikel pada tahun ini daripada Bank Negara, lepas tu daripada Prudential juga ada tahun 2018 punya statement. Dan dia beritahu juga kenapa, dan anda boleh tambah lagi kenapa perlu insurans, boleh tambah lagi maklumat-maklumat yang anda baca kat tempat lain. So bab memerlukan insurans dah selesai kan. Okay, so apakah peran, lepas tu cakap lah apakah peranan ejen. Kliklah dekat situ, dia cakap what is your role. Ini peranan ejen. Kita terangkan kepadanya kalau kita perlukan kalau kita dilantik menjadi ejen, so apa peranan kita, kita terangkan kat dia melalui gambar yang disediakan.
Apakah peranan ejen? Terangkan tu. So kalau daripada gambar ni boleh terangkan kepada prospek tu jangan. Kita akan dilatih menjadi trusted financial coach. Kita akan bantu klien kita untuk dia punya future yang terbaik, for better future. Kita akan jadi solution provider kepada klien kita. So kerja yang bagus lah kan. So cakap ada kerja mulia ni sebenarnya. So lepas tu page seterusnya diceritakan juga kita terus scopekan, inilah peranan kita, kita fokus kepada kat sini. Kita sediakan health protection, savings and investment, critical illness and health, legacy and retirement. Selesai bab role agent. Kan mudah tu. Okay. So how do we support? Okay, so bila dah ada peranan agent ni, so siapa yang support kita? So daripada bab support ni kita klik lah what do we support. So apakah prudential support dekat agent dia? Okay, pertama dia akan keluar. Okay, be pro entrepreneur. Kita boleh terangkan kepada klien anda akan dilantik sebagai, anda akan dilatih untuk menjadi usahawan takaful. So akan jadi usahawan takaful. So pertama sekali kita akan sediakan apa? Latihan. So ada roadmap untuk jadi usahawan takaful. Sekiranya saya laju terus tulis komen kat situ, tanyalah. Saya terus bagi dia run through je. Benda simple lah. So roadmap to be entrepreneur. Pertama sekali dia sediakan training. So kita boleh elaborate lagi daripada training apa yang kita sediakan. Daripada Prudential sediakan training, daripada Sagroup sekali punya training. Okay, so and then untuk orang yang baru mula kita sediakan juga financial support. Anda boleh terangkan kita ada EDP, kita ada apa lagi? Kita ada PVM, macam-macam lagi lah kita ada kan. Okay. Okay, seterusnya kita terangkan juga commission. So bab-bab commission ni kita boleh terangkan secara bertulis juga pada dia, ataupun kita boleh terangkan kepada secara visual lah bagaimana mudahnya dapat commission dalam Prudential ni. Tu benda ni akan kita terangkan dalam step kemudian lah, bagaimana nak BOP nanti kan. Okay, so kita terangkan juga bonus benefit yang ada, and then reward yang ada, reward recognition yang ada dalam Prudential. Dan juga dah sedia kat sini career path untuk Prudential. So contohlah kita bagi career achiever. So career achiever ni adalah career sebagai agent lah, dia terangkan daripada Prudential Wealth Planner sampai ke MDRT, dia terangkan kat situ. So mudah kita terangkan satu persatu apa benda dia kan kat sini. Ikut pengalaman kita kan. So kita telah diterangkan berkenaan dengan ni. Dan juga diterangkan berkenaan career builder. Bagaimana orang tu nak daripada agent nak ubah kepada career builder, iaitu jadi manager kan. Kita boleh jadi kepada agent saja. Kalau kita nak jadi manager ada jalan dia. So nak jadi manager kena start daripada agent juga. Dia bagi cerita kat sini. Kita boleh elaborate detail lah pasal benda ni. Okay, so dia beritahu are you ready? So ready lah. So boleh sembang dengan dia lagi. Bab training lah, kita kena terangkan dia, kita punya tiang seri dalam bisnes ni adalah training. Training disediakan secara percuma, berbayarnya pun sikit, yang majoriti banyak percuma, terutama di Sagroup. Terangkan Sagroup, cerita lagi pasal Sagroup. So gambar-gambar ni sudah cukup untuk kita ceritakan satu persatu lah, especially kat sini apa benda agensi boleh bagi dekat ejen-ejen dia. Satu-satu boleh terangkan. Dan menarik seterusnya dia akan cerita pasal income lah. So untuk income Prudential contohlah kan. Okey. Mana hilang balik. Okey. So career. Diterangkan. So daripada sini kita boleh terangkan bagaimana income daripada tahun pertama. So bila tahun pertama tu kita boleh pecahkan lagi lah. Contoh tahun pertama 250,000 TPC. Kita terangkan dia apa benda 250 TPC tu. Kalau nak dapat 250 bagaimana, kalau cash 200 kali dengan 100 dapatlah 240. Lebih kurang dekat-dekat itulah 200.5. Boleh dapat dah 200.5 setahun dengan 100 case, dapatlah 250,000 TPC. Boleh terangkan kat dia commission dapat 6 tahun. So tahun kedua agent masih bayar lagi. Boleh pelan-pelan kita. Bila dia tunjuk so tahun ni apa silap. Ini okey silap. Okey ni agent punya. So agent punya tangga commission diterangkan. Career builder, manager punya tangga commission pun kita boleh terangkan kat situ. So nak lagi detail, nak terangkan keynote kat sini, dia bagi tahu keynote. Macam mana income tu boleh dapat, dia beritahu kat situ. Serta mungkin kalau tak berani nak cerita, jangan ceritalah pasal benda ni.
keynote ni. So lebih kurang boleh lebih mudah terangkan kepada adik, ini adalah call action. So kalau klien bayar, insyaAllah kita akan dapat kita punya commission. Okay. So berkaitan dengan commission. So dah habis cerita pasal commission ni, kita klik pula what is your reward. So what is your reward? Pertama sekali terus klik video tu. Dia tunjuk video Star Club. Terangkan je lah apa Star Club ni apa. Anda pun terang Star Club ni apa. Kalau tanya pernah pergi Star Club ke kan? Pandai lah jawab. So ni video Star Club. Lama tak tengok Star Club ni. So kita butuh kira. Tengok sendiri. Okay, so video so sekat klik video. Kita harapkan pada dia upgrade untuk letak video terkini lah, memudahkan kita. So dia cerita kita negeri-negara yang kita pergi, kalau President Club apa reward dia, kita boleh elaborate dia President Club ni apa, Star Club ni apa, tempat-tempat yang dah ada, dah kita beritahu kat peta kat sini. So Star Club, and then ada kontes-kontes yang kecil-kecil dia beritahu juga, dah ada NQA. So kita boleh terangkan reward-reward yang Prudential sediakan. And then reward-reward ni adalah untuk visit, ada lagi banyak reward lagi, iPad lah, cash ke, apa dia panggil JD Sport ke, kita boleh terangkan dekat klien, dekat prospek ni apa reward yang ada. Okay. Okay, so dan yang terakhir adalah dia panggil It's All About You lah. So It's All About You ni baru ada lah, sebelum ni tak ada. Ini dia panggil adalah personal test. Dia panggil personal test lah. So saya try buat ni apa sih. Okay, personal test. So personal test ni kita boleh suruh prospek kita isi dengan bantuan kita lah. So sebab saya terus buat contoh, sekarang ni saya nak interview siapa siapa paling muda kat sini Ayu. Saya tanya Ayu, kos Ayu. Okay, Ayu ada? Okay, Ayu ada. So Ayu nampak sedih ni. So baca nombor 1, cakap yes or no je. Baca tak? Bagi tahu bagi jawapan ni kita akan klik. So kita bacakan lah. I like to work on car. So baca satu persatu kat dia. So dia cakap yes or no lah. So kalau dia boleh baca tu dia cakap yes or no lah. So Ayu baca dan terus cakap yes or no lah. Nombor 1 yes. Bagi tahu jawapan je. Bagi tahu jawapan je. Nombor 1 je. Sampai habis. Oh, sampai habis. Ni contoh saya interview Ayu lah untuk BOP lah kan. Okay. Terus nombor 1 apa? Nombor 1 yes. Okay. Nombor 2 yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. No. Okay. Yes. 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 No. Yes. No. Yes. 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 No. Yes. Okay, nombor 20. 20 Yes. Yes. 21 yes. 22 yes. 23 yes. No. No. Yes. Okay. 27 yes. 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 No. No. Yes. 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 No. Yes. Yes. Both okay. 38 pun yes. Okay. 39 yes. Yes. No.
No. So kita proceed. Bila klik proceed, dia keluarlah jawapan kat situ. So dia akan Hmm. keluar jawapan dekat sini. Personality test dia cakap dia, kita akan fokus kepada yang tertinggi lah. So kita ambil kat situ lah. So anda ni investigative, social and enterprising lah. So boleh terang kat dia apa benda ciri-ciri ni, terangkan kat dia. So tadi dia cakap pertama sekali investigative lah. So investigative, people who have a curious nature, they are good at a fact finding to discover person through issue before proposing solution for them. So boleh tanya kat cik, anda layak jadi agent insurance ni sebab kat situ anda adalah satu part investigatif. Lepas tu realistic tadi dia cakap people who look for return for their effort and hard work in this business you'll be able to find this return. So penerangan ni boleh beritahu kat dia adakah dia layak ke tidak. So saya nampak macam majority layak lah kan. So benda ni dia panggil which career pathway, terus terang kat dia anda boleh masuk bidang-bidang ni lah. So apa yang saya terangkan sini adalah salah satu daripada ni, iaitu apa dia? Ada business, kita ada health service juga, kita ada public and human service. So semua ada dalam ni sebenarnya. So menjurus kepada kita lah. So ini yang terakhir dan kita boleh bagi kat dia, kita boleh screenshot bagi kat dia ataupun boleh email. Saya rasa kat sini yang boleh letak email. So last sekali habis kat sini. Do you see your strength now? Okay, so ini adalah berkenaan dengan ProCareer. Very simple, cepat untuk mudahkan orang yang tak tahu nak cakap apa untuk terangkan pada orang. Tunjuk benda ni pun cukup lah. So cukup lah sekadar benda ni untuk permulaan belajar lah. Saya takut macam majoriti ni sampai dia untuk permulaan dia nak dia cakap mana tadi ya? Zoom. Okay. So saya dah habis session ProCareer lah. So kita more to Q&A sekarang lah. Kalau nak tanya apa-apa, apa-apa nak tanya tak? Q&A. So hari ni kita cerita pasal ProCareer lah. So lagi satu session nanti kita akan buat kita bagaimana ProCareer ni kita boleh combine dengan maklumat-maklumat lain untuk jadi dia good BOP lah. So ini salah satu cara lah. So the rest yang cara mudah, just buka ProCareer, baca pun dah cukup untuk anda permulaan belajar macam mana nak terangkan berkenaan bisnes ni pada anda punya prospek-prospek agent lah. So bisnes ni bukan sahaja menjual lah, anda ajak orang lain buat bisnes. So dia akan ada handling objection juga nanti lah. So handling objection pun kita boleh pelan-pelan. Kalau tak faham nak jawab, tanya balik kita balik. So anda ada SBU masing-masing boleh tanya. Apa ni masalah-masalah yang timbul semasa menggunakan ProCareer ini. Okay, now any question and answer punya session boleh tanya. Adib. Okay, Wan Assalamualaikum, Arif pula. Okay, doktor. Tadi dengan kata tadi Adib baru try tadi dengan prospek dengan candidate. Adib betul kan? Saya dah 3 kali buat. Dah 3 kali buat. Okay, 3 alright. kali So buat lah. alhamdulillah. So dalam 3 kali tu apa pengalaman ataupun berbanding dengan BOP sebelum ni lah. Okay, so saya bukan buat ProCareer. Saya akan ada session pertama, session kedua, session ketiga lah. So ProCareer ada session tengah-tengah. So mula-mula saya akan cerita buat awareness why kita buat bisnes lah. So majority saya ambil daripada Tan Kah Ho punya session lah. So kalau you ingat Tan Kah Ho, banyak benda yang boleh you buat sebagai introduction lah. Benda ni kita akan share lepas next session lah nanti. Okay, so yang kedua baru ProCareer. So banyak akan tanya dekat ProCareer ni sebab apa? Dia nak tahu pas dia nampak baru tahu Prudential ni daripada zaman Titanic tu dah ada. So dia tahu. So banyak cerita pasal Prudential lah dekat ProCareer ni. And then masa cerita pasal Prudential kita boleh elaborate juga pasal Sagroup. Walaupun tak ada cerita pasal Sagroup, kita boleh terangkan ni pasal Sagroup kat situ. So lagi yang menarik dia tengok dekat situ video. Dari saya tiga tu saya buka budak yang baru lepas diploma dan orang baru start kerja. Sesuai lah benda ni. Kalau budak-budak, kalau yang dah lama kerja, dia nak tengok figure lah kan banyak. So maybe ada cara lain lah kita boleh guna. So yang ProCareer ni bukan semua orang akan accept lah saya rasa lah kan. Ada yang tak pernah kerja pun dia akan cakap apa gaji mengarut tinggi-tinggi ni kan. So banyak objection handling. So objection yang menarik dia orang banyak tanya dekat ProCareer bab income lah. So masa dia orang tanya ProCareer bab income, kita boleh elaborate lah. Mungkin boleh off je ProCareer terus boleh conteng income kita macam mana kita start kan. Sebulan berapa commission tu kita boleh elaborate lepas tu.
Setakat ni cabaran tak banyak lah sebab kita terangkan mungkin dia faham lah kan. So dia nak tanya on detail, yang tu banyak tanya commission dan reward daripada video tu, ada tertarik dekat video tu. So kita harap in future Prudential boleh sentiasa upgrade lah video terbaru, feature-feature terbaru dekat Pro Carrier ni lah. Right, thank you Adib. Okay. Okay, ada lagi tak nak tanya? Yang okay, kita tanya ejen MDRT. Fawaz, rasa kalau boleh BOP esok tak? So, Steady Fawaz, boleh Fawaz. Kan? boleh cuba Boleh lah, tak? Kalau cuba. boleh cuba kan? Boleh cuba kan? So saya galakkan walaupun tak masuk lagi next session di kelas, kita harap kau you terus cuba Pro Carrier ni sebab tekan. So ejen baru siapa paling baju? Amar rasa boleh tak guna tadi? Boleh. Boleh guna kan? Terang pada orang main. Scroll tekan. Bagi gambaran kan. Kita boleh bagi gambar. So dekat Pro Carrier ni dia bagi gambaran yang real lah. So kalau tak tahu income tu real ke tak, tanya you punya leader ke atau tanya agency manager, tanya manager awak. So dia confirm boleh tunjukkan kot. Katanya. So siapa yang tahu income tu real lah kan. Yang mana baru-baru betul ke income tu? Tanya orang yang dah buat lah. Income tu real ke tak? How is income bulanan tu jadi income harian, dekat gambar tu dah tunjuk dah. Tak percaya kan? Sekejap kita tengok lagi sekali lah kan. Ada yang tak percaya gini. Ramai akan tertarik pada income. So kita terus tengok dekat income. How is dia cerita tu betul ke tak? How do we support? Kita terus pergi. So yang ni. So dia start dengan gaji pertama tu 5,000 sebulan kan. Sampai ke tahun sampai ke tahun almost 1 million lah setahun. Ada potential tak dia jadi 5,000, dia jadi income tu boleh jadi income bulanan tu jadi income harian. Boleh kan? InsyaAllah boleh. Boleh. Sebab dia cerita kat sini orang yang boleh buat Star Club saja tau. Kalau orang tu boleh buat double lagi, so maknanya lagi tinggi lah. Kan? Kalau tengok 250,000 is Star Club lah. Executive planner kan. So maknanya ada orang boleh buat lebih. Kita boleh nampak orang tu sampai dua Star Club Summit lagi. So maknanya benda tu boleh buat dalam income ni, dalam base Prudential ni, income dia is unlimited lah. So kat gambar ni dah boleh terangkan pada dia. Kalau awak tak percaya pasal awak tak merasa, tanyalah orang yang dah percaya. Boleh tanya, dia jumpa dia lah. Dan awak tahulah nanti macam mana rupa gaji dia. Okay, so about income lah. So yang tu menarik lah untuk kita cerita. Saya harapkan lepas ni besok kan, boleh terus pergi cerita kat orang untuk berlatih saja. Maknanya masa PKP ni, tak boleh keluar rumah, cari list number anda. Weh, aku nak buat ada tasking nak ceritakan kau berkenaan dengan kerjaya Prudential. Scroll je lah kerja. Kan klien kan ramai, prospek kan ramai kan. So you ada prospek nak agent. So kalau siapa yang guna OAL tu yang dalam F kategori tu dah boleh dah ada dah. Oh, aku nak cerita pasal orang ni, pasal Pro Carrier ni. Cerita je lah Pro Carrier. Sangat bermanfaat. Okay. Ada lagi income tu boleh ubah kan? Apa dia? Income calculator tu boleh ubah-ubah kan? Tak boleh. Dia calculate tu, dia keluar amount tu lah. So kalau rasa tak berani nak tunjuk tu, tak payah tunjuk calculator, awak tunjuk apa yang awak faham lah. Awak tunjuklah 1 minggu, kalau satu case berapa, itu awak kena tulis, kena conteng lah kan. Pasal tak semua orang buy the idea income banyak-banyak itu. Ada orang dia dah datang nak sebagai part time, dia nak part time, dia nampak juta-juta ni dah takut dah. Kan? So you kena ubah cara lain lah. Cuba mai buka slide lain yang menunjukkan how income is starting. Satu case berapa dapat. So kena tahu prospek tu, dia panggil fact finding lah. Kena fact finding, kita nak masuk orang ni macam mana. Kan? Nak BOP dia macam mana cara. Ilmu BOP tu kena pelan-pelan lah belajar. Mungkin dalam sesi ni. Apa dia? Income tu boleh ikut calculator. Boleh ikut calculator. Okay, so income tu boleh ubah sebenarnya. Okay. Demi, terima kasih Madang. So hari ni baru saya jumpa boleh ubah. Okay, so kita tengok demo apa Madang. Terima kasih Madang. One area untuk Madang. Oh yes. Oh yes. Yeah, Madang sudah jumpa. So hari ni baru saya tahu dia boleh ubah. So contoh kat sini kita ubah. Average agent buat 250. Betul ke?
Kan? Average je nak buat 250,000. So kita boleh ubah. So letak berapa pun boleh. Contoh tahun pertama dia buat well planner 120,000 TPC. 125 ke 220 ah? 20 lebih kan? Okey, contoh 125,000 TPC. So kalau kita calculate, so kita kena masukkan amount tu lah. So kita boleh adjust. Terima kasih Madang. Hari ni baru saya tahu. Wow. So boleh adjust. So siapa yang tak try ni, Madang ni dia suka sangat, dia suka tekan-tekan, ada berjaya jumpa. Okay, terima kasih Madang. So hari ni satu benda baru kita belajar, kita boleh adjust income kat sini. Boleh betul-betul boleh sebelum buat BOP kita dah masukkan income yang kita sesuai kita nak letakkan lah. So tadi 250,000 tu, so, mungkin saya tersilap. Kalau saya tahu ni saya akan turunkan lah. Kita akan cerita reality apa agent kan, well planner berapa kan. So kita boleh adjust. Maknanya career builder pun kita boleh adjust. So macam-macam boleh adjust. So good session hari ni, baru tahu. Okay, terima kasih Madang. Okay, apa lagi nak tanya? Dip, Siapa ni? Okay, coach. nak tambah sikit. Sekejap. Okay. Actually bagus tau benda ni sebab dia membantu. Macam saya Arif tanya tadi kan, adakah adik dah biasa guna ke atau apakah effectiveness-nya lah, keberkesanan dia kan. Sekejap saya pasang earphone senang sikit. Keberkesanan dia kan. Okay. Tapi some of us kat sini kita dah ada kita punya own method tau. So macam saya Arif kan, okay, orang lama biasanya dia dah ada method dia sendiri. Jadi sebenarnya tak semestinya kita yang dah ada method ni kita nak tukar follow method ni, tak semestinya. Tu masuk adib lah kat situ kan, tak semua orang sesuai pakai tu, maksudnya tak semua orang boleh kena tukar. Oh, kena pakai macam ni lah caranya. Tidak. Tapi ini adalah sangat bagus untuk membantu. Contoh kan, saya ejen baru ataupun saya memang, let's say saya tak ada achievement apa-apa, saya ejen baru. So anda boleh gunakan ni sebagai satu skrip lah untuk BOP. Betul tak? It's a script lah kan. So cerita je, okay, siapa kita, apa Prudential, di mana Prudential, sekian kan. Okay, sampai kat income tu ceritalah. Kalau kau buat banyak ni, kau dapat macam ni. Nampak tak kat situ kan? So dia membantu kita untuk bercerita. Kadang-kadang kalau kita nak BOP kita panggil apa? Kita panggil leader kita BOP, betul tak? Tolong BOP kan, tolong BOP kan. So apa kata kita sendiri BOP guna benda tu. Tapi bila sampai dekat leader anda ataupun sampai kat introducer anda, so kita akan touch lebih kepada diri dia sendiri. Maksudnya lebih kepada kenapa dia kena buat. Instead of siapa Prudential, apa Prudential, semua tu dah tak payah cerita dah. Dah habis lah bab tu. Betul tak? So macam dia cakap tadi, berlatih tu betul lah tu. So maksudnya sekarang ni, contoh sekarang PKP. So PKP mungkin kita ada buat few appointment lah kan. So kita buat appointment. Alright. So instead of appointment sale, apa kata kita select satu appointment BOP. Boleh dengar? Satu appointment BOP. Halo. Ada orang ke semua ni? Senyap macam ni? Ada dengar. Ada coach, dengar coach. Dengar. So apa kata korang set kan? Satu hari korang cari satu orang, minta tolong kau dengar aku just nak presentkan kau pasal Prudential punya history ni, kau just dengar aja dulu. Dah cukup. So anda setelah run just like tu dekat Zoom, run ataupun Google Meet ke apa ke, run, baca je semua. Boleh kan? Betul tak? Kan? So at least kalau dia tak berminat pun, dia tahu ada orang lain yang mungkin berminat. Dan at the same time, mungkin dia juga lebih yakin tentang sales. Sebab kalau tengok history tu, Prudential start bila, kan? Pasal daripada mana, potential, kenapa, kan dia kata kan, kenapa Prudential, lepas tu kenapa untuk anda, semua tu nampak kat situ kan. So sekurang-kurangnya dia rasa macam, betul lah Prudential ni sebenarnya memang betul lah, bukan tipu lah. Ni memang betul company betul lah. Okay kan? Tapi kadang Fodos yang dah ada dia punya skrip sendiri. Contoh, all this while aku guna skrip ni okey je, aku boleh recruit sampai 30 sebulan, setahun katakan, okey je. Ataupun maybe anda boleh tambah sikit-sikit je lah kat depan, tambah history Prudential sikit ke, atau something else lah nak tambah. Kalau anda dah ada skrip sendiri, it's okay, bukan nak kena tukar, tidak. Tapi for those yang baru, saya rasa ni opportunity apa, betul tak? Kan, betul tak?
Macam Zahir ke kan, Betul. selama ni tak tahu nak BOP macam mana kan. Zahir tunjuk je. Tunjuk, scroll. Lah nampak dah macam mana. Lepas tu nak tunjuk best lagi, tunjuk. Aku so far tak adalah bagus mana, tapi adalah a few yang aku dah dapat. Sekian. Tunjuklah. Yang achievement kita ada, maybe dapat iPad ke, phone ke, apa ke, boleh tunjuk sikit bukti testimoni lah kat situ. Okay kan? Okay. Kan? Okay. Procarrier ni Okay. sudah berada semenjak tahun 2013 tak silap saya. Ke 14. So dah lama lah Procarrier ni. Dan saya pun pernah guna juga untuk BOP zaman dulu sekali. Gunakan Procarrier ni. Pernah guna juga. A few times lah guna kan. Until saya jumpa saya punya skrip sendiri yang saya rasa okay dah. Di skrip memang dah okay, dan saya gunakan skrip saya lah. Tapi for those yang tak ada tools, apa salahnya, why not? Guna je lah, kan susah pun kan. Satu hari, selit satu. Cari existing client mana-mana, PM dia cakap, kau ada masa sekejap tak? Aku ambil masa kau 10 minit je. 10 minit boleh run tak? 10 minit boleh Boleh tak? scroll. Boleh. Tapi kalau Actually hybrid tu boleh. lama sikit kan. Kalau So mungkin 10 ke 20 minit dah habis lah. Biasanya lepas 10 minit dia akan ada Q&A lah. Lepas tu masuklah laju sikit. Barulah masuk rancak sikit kan perbincangan tu. Okay kan? So apa kata, nak test macam mana tau? Korang test dulu dengan kawan korang. Kau dengar So di situ anda akan present dan mungkin akan sangkut, dan di situ anda nampak flow dia macam mana, nak jump kat mana akan nampak. And sekarang ni mungkin scroll tiba-tiba terslide ke tepi. Dah pergi chapter lain dah. Dia tak try edit, dia tak tahu ni. Scroll tiba-tiba alamak, mana pergi yang tadi tu dah hilang lah. So cuba dulu. Jangan silap tekan bahasa Cina lah tu, lupa nak patah balik. Sudah. Tak jumpa nak cari English balik. Sudah. Alright, so saya serah kat Dik balik. Thank you Dik. Okay, so last question nak tanya. So kita harapkan mungkin kita bagi idea dekat coach-coach MDRT mungkin boleh tambah lagi satu lah. Kan, boleh tambah lagi satu untuk MDRT, untuk BOP punya ni, ataupun TOT team lah. So idea lah, so ada satu. Okay, kita akan baiki dari semasa ke semasa lah. COT, kita sedia pada COT lah. COT akan buat untuk benda-benda gini. So insyaAllah untuk next session kita akan iklankan balik bagaimana nak buat secara hybrid lah. Next class boleh tumpang lagi kan? Boleh ni, boleh datang je majlis ilmu ni. So sila amalkan, dan kalau rasa dah pandai, ajar orang yang tak datang ni kan. Kalau dia tak datang sibuk kan, kita ajar dia. Lama-lama kita pandai lah. Kita ajar orang, kita pandai lah nanti. InsyaAllah. Okay, last question, satu je. Kita nak minta siapa? Siapa yang nak tanya? Tak ada yang tanya okay. Kalau dah tak tanya, maknanya pandai lah ni. Zahir, tanya. Zahir, tadi kata nak tanya. Zahir nak tanya. Belum godek lagi. Sekejap. Belum godek lagi. Okay. By the way, congrats dah grad diploma, tanya. Tahniah Zahir. Bila? Yes untuk Zahir. Tahniah. Tahniah Zahir. Dapat dinding. Zahir, dinding. Dinding lagi tu. Power. Lepas tu jangan lupa lari Zahir. Mani? Dah lah kaya. Pandai pula tu. Lari. Gemuk dah. Okay, so kalau tak ada question, kita tamatkan majlis kita pada hari ini dengan selawat dan tahliz kepada. Terima kasih pada yang datang, terima kasih yang pada bantu tadi. InsyaAllah semoga apa yang dapat ini bermanfaat lah. Yang kurang daripada saya, yang lebih sebenarnya masalah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Thank you Adib. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.